Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam kalender jenayah minggu ini. Insiden kebocoran kertas soalan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR menggemparkan negara. Ini kerana lebih 400,000 murid-murid sekolah rendah dan juga ibu bapa serta guru terjejas akibat perbuatan jenayah ini. Dan dalam usaha mengesan dalam kejadian, pihak polis kini telah menahan 14 orang untuk membantu siasatan termasuk guru dan juga jurutera. Seorang guru besar, 2 guru serta seorang ejen insurans ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kebocoran soalan kertas peperiksaan sains dan bahasa Inggeris dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Keempat-empat lelaki berkenaan disiasat mengikut Seksyen 8-1 Akta Rahsia Rasmi 1972 yang boleh membawa hukuman penjara 1 hingga 7 tahun dan denda. 3 guru terbabit adalah dari Pulau Pinang dengan 2 daripadanya mengajar di sekolah sama, manakala seorang lagi berasal dari Kuala Lumpur. Setakat ini polis sudah mengambil keterangan daripada 12 individu termasuk 6 pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, 5 guru dan seorang wartawan. Polis turut menahan 6 individu iaitu 5 guru dan seorang ejen insurans, namun 2 daripadanya dibebas dengan jaminan. Kertas peperiksaan bahasa Inggeris kertas 1 dan 2 bagi ujian pencapaian sekolah rendah UPSR didapati juga bocor dan murid perlu mendudukinya semula pada tarikh yang akan ditetapkan. Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusoh memaklumkan demikian selepas kementerian mendapat maklumat yang tersebar menerusi laman sosial. Sementara itu, rata-rata pelajar, ibu bapa dan guru yang ditemui kesal dengan insiden 2 subjek bagi ujian UPSR itu bocor disebabkan oleh tindakan pihak tidak bertanggungjawab. Dalam pada masa sama, Idris turut memohon maaf atas insiden subjek sains yang ditangguhkan pada 30 September ini. Mayat 2 lelaki warga Myanmar ditemui dibunuh kejam dalam kejadian di Kampung Manggis, Permatang Tinggi, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Insiden jam 8 pagi itu turut ditemui kesan kelar dan tikaman pada badan mayat kedua-dua mangsa terbabit. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Senior Asisten Komisioner Mazlan Kesah mengesahkan demikian dan siasatan pihaknya mendapati kedua-dua mangsa dibunuh. Seorang mekanik menyalahgunakan kepakaran yang dimilikinya dengan mencuri kereta mewah seperti BMW, Mercedes dan juga Porsche di negeri Selangor sebelum dibawa ke Pulau Pinang untuk dijual ke negara jiran. Namun perbuatannya itu tidak lama kerana akhirnya dia dicekup polis. Sementara itu, di Melaka, Jabatan Agama Islam Melaka menyerbu sebuah rumah dipercayai dijadikan markas ajaran sesat yang dikatakan menyerupai ajaran hakikat insan yang difatwakan sesat pada tahun 90-an. Dan dalam serbuan itu, dijumpai beberapa barang yang dikhawatiri dijadikan alat seks untuk mengeksploitasi wanita yang juga pengikut mereka. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai terbabit dengan kegiatan curi kereta mewah sekitar Selangor dalam kejadian di sebuah pusat hiburan di Georgetown, Pulau Pinang, Jumaat lalu. Kejadian jam 5 pagi itu, polis turut merampas 5 kereta mewah yang dicuri suspek dianggarkan bernilai RM1.1 juta. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Mio Faridalat Rash Wahid mengesahkan demikian dan hasil siasatan pihaknya mendapati semua kereta terbabit dipercayai untuk dijual ke negara jiran. Semua kereta mewah itu dilaporkan hilang di Serdang, Subang Jaya, Seri Kembangan dan Klang. Penemuan barangan berkaitan seks dalam sebuah rumah yang dipercayai menjadi pusat kegiatan mirip ajaran hakikat insan di sebuah kampung di Merlimau, Melaka dibimbangi digunakan untuk mengeksploitasi pengikut yang terdiri daripada kaum wanita. Dalam serbuan yang dilakukan Jabatan Agama Islam Melaka jam 2 petang itu, sekumpulan 3 lelaki, seorang wanita dan seorang kanak-kanak berusia 7 hingga 53 tahun berjaya ditahan. Ketua Penguatkuasa Jaim Rahimin Bani berkata penemuan beberapa barangan untuk kegunaan hubungan seks dan sebuah bilik yang dinamakan Bilik Ratu dibimbangi menjadikan golongan wanita sebagai mangsa. Tinjauan Harian Metro ke lokasi kejadian mendapati rumah terbabit mempunyai 7 bilik kesemuanya dan 3 darinya digunakan untuk kegiatan berkenaan. Seorang lelaki berusia 53 tahun yang mendakwa dirinya Sultan Mahmud dan Imam Mahdi ditahan di rumahnya di Kampung Batu Pasir, Merlimau, Isnin lalu.
Ketua Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Melaka JAIM Rahimin Bani mengesahkan demikian dan lelaki yang dipercayai mengamalkan ilmu ajaran sesat itu ditahan kira-kira jam 4.30 petang untuk siasatan. Lelaki terbabit kemudiannya dibebaskan kira-kira jam 11 pagi dengan ikat jamin. Pihak JAIM turut memusnahkan pelbagai barangan yang dipercayai digunakan untuk tujuan ajaran sesat. Seramai 10 individu ditahan selepas dipercayai terbabit dengan kes samun bersenjata dalam 4 serbuan di Johor Bahru antara 9 September hingga Ahad lalu. Dalam serbuan pertama, 4 lelaki berusia 16 hingga 34 tahun ditahan berhampiran sebuah pasaraya bersama sepucuk pistol tiruan. Susulan kejadian itu, 3 lelaki ditahan bersama pistol tiruan dan sebuah kereta Honda Civic menggunakan nombor pendaftaran palsu. Serbuan seterusnya, polis menahan 3 lagi individu di Taman Tampoi Utama dan merampas pistol tiruan. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Sharif mengesahkan demikian dan senjata api itu dipercayai digunakan dalam kes samun. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan melayari laman sosial Facebook dan Twitter Hmetro untuk mengikuti laporan berita-berita terkini. Saya Gaddafi Musli, juru kamera Mia Wazlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.